Satu, Tak tahu dua, tiga. Dah. Satu, dua, tiga. Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada grup pertama ingin membentangkan ekonomi dua buah negara, iaitu Kuwait dan juga China. Yang pertama, nama saya adalah Muhammad Fitri bin Muhammad Hazir. Nombor metrik I211050241. Untuk pengenalannya adalah negara pertama adalah China. China telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, menjadi salah satu negara yang ini kunci perdagangan dunia dan juga mempunyai pengaruh yang agak besar di dalam dunia ini dalam sistem ekonomi. Manakala negara Kuwait adalah sebuah negara Timur Tengah yang kaya dengan sumber alam dan juga minyak. PDB negara tersebut mencatatkan adalah negara Kuwait adalah pendapatan kapita yang antara tertinggi di dunia. Okey, seterusnya nak dirumuskan antara dua negara ini adalah kedua negara ini memiliki dinamik ekonomi yang berbeza dengan perbezaan dalam sumber daya, struktur industri, faktor-faktor unik yang mempengaruhi pertumbuhan dan berlanjutan ekonomi mereka, yang mana negara China dan negara Kuwait tersebut adalah negara kaya ekonomi yang berlainan pengeluaran ekonomi tersebut, yang mana China ini dia lebih tertumpu pada ekonomi baharu seperti elektronik dan juga sebagainya, manakala negara Arab Kuwait tersebut adalah memfokuskan tentang ekonomi sistem alam dan juga minyak dan pengeluaran minyak untuk merancangkan ekonomi negara mereka tersebut. Dan seterusnya akan dibentangkan oleh kawan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Abdul bin Johar, I212057776. Iaitu tajuk saya ada topik inilah perbandingan negara China dan Kuwait, iaitu ekonomi, opportunity and economic freedom, yang membawa maksud peluang ekonomi dan kebebasan ekonomi. Yang mana dekat sini peluang ekonomi dan kebebasan ekonomi ini kita boleh lihat yang mana peluang dalam ekonomi ini dia merangkumi semua dalam setiap pertubuhan dalam bisnes, iaitu syarikat, dalam pendidikan dan sebagainya. Dan juga kebebasan ekonomi yang merupakan cerminan di antara tingkat pembukaan sesuatu perdagangan dalam melihat keputusan ekonomi tanpa berlebihan. Jadi kita daripada poin tajuk ni kita boleh tengoklah yang tajuk ni yang macam menerangkan tentang memilih sesuatu pekerjaan dengan bebas dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk bekerja mengikut minat masing-masing serta dapat mengembangkan kreativiti dan menyalurkan bakatnya. Jadi di antara dua negara ini ada persamaan dan juga ada perbezaan, yang mana setiap individu tu dia macam dia ada hak lah untuk memilih dia nak kerja pada apa yang dia minat. Slide yang kedua iaitu ada topik gender equality yang membawa maksud perbezaan jantina. Kalau kita lihat daripada negara China, yang mana China ni dia mengutamakan kesamarataan lelaki dan perempuan, akan tetapi yang mengutamakan kesamarataan lelaki dan perempuan tu hanya dalam kerajaan sahaja. Tapi kalau dalam setiap syarikat China ni dia lebih mengutamakan lelaki. Sebab apa? Sebab syarikat China ni mereka merasakan yang macam lelaki ni banyak bekerja lebih daripada perempuan. Sebab kalau dia ambil pekerja perempuan, ia akan macam mengakibatkan cuti perempuan akan cuti lama. Macam contoh cuti waktu dia bersalin dalam 4 bulan, 3 bulan. So dalam syarikat Cina ni dia macam lebih mengutamakan lelaki berbandingkan perempuan. Lepas tu poin yang terakhir iaitu perbezaan gaji mengikut kelainan jantina. Sebab tu juga sebab mereka merasakan macam lelaki buat kerja lebih banyak daripada perempuan. Tapi kalau kita tengok daripada negara Kuwait, yang negara Kuwait ni sama juga, dia lebih mengutamakan kesamarataan. Akan tetapi perbezaan gaji dan pekerjaan semua tu sama.
Contoh macam lelaki dengan perempuan ni, lelaki perempuan dua-dua baju simen, dua-dua dapat gaji sama, 8,000, 8,000. Tak ada je macam dekat China ni mungkin lelaki 8,000, perempuan 4,000. Dia perbezaan gaji. Tapi dekat negara kuat, dia sama. Dia sebabnya sama sebab dia nama Menteri Wanita dan Kanak-kanak iaitu Mai Al-Bakhli. Dia yang meminta lah untuk lebih terjaminan di antara kehidupan wanita dan kanak-kanak. Poin yang kedua, topik yang kedua iaitu ekonomi regulation, yang membawa maksud peraturan ekonomi. Kalau kita tengok daripada negara China, yang mana China ni dia mengetatkan peraturan dalam mengawal syarikat swasta. China ni dia ketatkan peraturan untuk mengawal syarikat swasta sebabnya alasan mahu melindungi kepentingan pengguna dan hak pelanggan. Dalam ni lah, dalam pelbagai sektor, sebagai contoh sektor dalam teknologi, phone apa semua tu. Sebab China kan adalah zaman yang ni, negara yang moden kan. Lepas tu yang kedua, yang mana kalau syarikat ataupun setengah bisnes ni, kalau dia melanggar peraturan akan dikenakan denda. Sebagai contoh, syarikat Alibaba, dia kena bayar denda dekat kerajaan China ni sebanyak 11.65 bilion. Sebabnya dia menyekat pelanggan, dia menyekat syarikat lain untuk melawan hasil keuntungan dia. Contoh macam syarikat tu berlawan siapa dia nak lagi untung kan. Dan kali dia sekat syarikat kawan dia tu, dia kena denda sebab yalah, orang kata macam nak maju sama-sama kan, tapi dia selfish lah, dia sendiri. Lepas tu yang terakhir iaitu mengawal sektor dalam pendidikan, yang mana China ni dia mengawal dalam pendidikan. Lepas tu kebanyakan lah kalau kita tengok negara China ni, banyaklah masyarakat yang pandai. Sebabnya inilah kerajaan ni dia mengharamkan semua pusat tuition swasta yang berasaskan keuntungan. Yang mana pusat tuition swasta ni yang berasaskan keuntungan semua perlu ditutup dan dikenakan denda juga. Kalau kita tengok dalam negara kuat pula, yang mana kuat ini setiap bisnes ataupun pembukaan syarikat dibolehkan bukan warga negara kuat untuk membuka syarikat. Kerana negara kuat ni yang kita tahu negara kuat dikenali sebagai negara yang kaya dengan minyak. Jadi mereka perlukan kepakaran daripada, tak kisah kepakaran tu sama ada warga negara kuat ataupun warga negara bukan kuat. Mereka perlukan kepakaran untuk ni lah bekerja dengan syarikat mereka. Tapi untuk bekerja dengan syarikat mereka ni ada syarat lah. Sebagai contoh ni lah dalam pemegang saham. Contoh macam satu syarikat tu dia ada kepakaran, seorang kepakaran lah dalam membuat tu kan. Lepas tu pemegang saham ni yang orang yang pakar buat tu, dia pegang bisnes syarikat tu sebanyak 49% je. Lepas tu yang lebih tu 51% dia kena bagi dekat orang yang warga negara kuat. So dalam negara kuat ini, dia pun tak boleh macam orang luar bukan negara kuat ini, dia pegang, dia seorang dia pegang satu syarikat. Dia pun mengamalkan konsep ni lah, partnership. Satu syarikat dua orang. Dia tak boleh warga negara luar datang buka syarikat. Dia kena partnership dengan orang yang warga negara kuat. So poin yang terakhir, yang mana setiap syarikat ni yang mendapat keuntungan perlu membayar 5% kepada kerajaan negara kuat. Seterusnya akan disampaikan oleh saudara saya Izam. Labu Fitri. Saya. Okey. Bersambung kembali. Tajuk saya yang besar adalah Taxation and Social Welfare, yang mana bermaksud adalah cukai dan juga kebajikan sosial, iaitu kebajikan untuk rakyat. Untuk pengenalannya adalah cukai dan kebajikan sosial ini adalah aspek yang saling terkait dalam struktur ekonomi sesebuah negara, yang mana hasil cukai tersebut memberi manfaat kepada negara dan juga kepada rakyatnya. Tak kira lah dari segi sosial, kesihatan, dari segi pendidikan, faedah pengangguran dan banyak lagi. Untuk pengagihan cukai tersebut perlulah dilakukan dengan bijaksana oleh negara tersebut
dan pengagihan cukai tersebut lain negara lain cara. Walau bagaimanapun, keseimbangan antara percukaian dan juga kebajikan sosial sering menjadi subjek perdebatan antara perbankan dan juga kerajaan. Oleh itu, kerajaan perlu jelas dasar tersebut untuk rakyat merasakan sesebuah negara atau sesebuah pemerintahan itu adil untuk mereka. Okey, masuk pada slide seterusnya adalah tax revenue, iaitu hasil kutipan cukai. Hasil kutipan cukai ini adalah satu model yang digunakan oleh banyak negara dan telah dipakai oleh sekian lama, yang mana setiap rakyat adalah perlu membayar cukai kepada kerajaan untuk kerajaan mengimplikasikan cukai tersebut membangunkan negara dan juga membantu rakyat yang susah agar rakyat susah dan rakyat kaya mereka menjadi setara. Okey, bayaran cukai kepada kerajaan adalah mengikut kaedah yang tertentu seperti cukai pintu, cukai kewangan, cukai perniagaan dan sebagainya mengikut negara tersebut. Untuk menyentuh dan akhirnya apabila saya meneliti entiti pembayaran cukai tersebut adalah menerima pendapatan kerajaan untuk mengagihkan cukai tersebut kepada rakyat negara mereka. Seterusnya masuk pada negara Kuwait, yang mana saya telah mengkaji, saya telah mengambil info-info daripada jurnal negara tersebut adalah Kuwait ni mereka telah mendapat pendapatan keuntungan KDNK, iaitu keuntungan dalam negeri mereka adalah 1.5% pada tahun Disember 2020. Daripada tahun 1990 hingga 2020 mereka dapat keuntungan 1.5, manakala jumlah ini telah mencatatkan lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya, iaitu 2019, ini hanya 1.3% saja. Manakala pendapatan data yang paling tertinggi adalah sebanyak 1.7, yang mana 1.7 ini adalah keuntungan negara Kuwait itu pada tahun 2016, yang mana daripada penumbuhan negara tersebut sehingga kini tahun 2016 sahaja yang mengalami paling tinggi 1.6. Okey, seterusnya adalah negara China. Negara China adalah hasil cukai yang diperolehi adalah 256 USD dolar. Dan ini mencatatkan peningkatan angka sebelumnya, iaitu 1,503,743 bilion USD. Dan data hasil cukai ini kekal aktif, di mana negara China mengekalkan ekosistem tersebut. Seterusnya adalah social welfare, iaitu hasil pendapatan, iaitu untuk kebajikan rakyat. Yang mana kita tahu hasil kutipan cukai ini adalah untuk memperolehi kesenangan kepada rakyat dan juga negara dan secara umumnya. Manakala dan secara umumnya negara lain tersebut adalah berlainan. Dan saya masuk negara Kuwait, negara China dahulu. Okey, negara China ini dia menggambarkan sistem yang kompleks, iaitu seperti perumahan, keselamatan dan juga dia berusaha untuk membagi setiap rakyatnya adalah rumah, iaitu dia tak kira yang mana susah ataupun yang miskin. Jadi rakyatnya adalah mendapat sebiji rumah agar tidak merempat di mana-mana. Okey, manakala negara Kuwait adalah mereka memfokuskan tentang merangkumi seluruh faedah seperti penjagaan kesihatan yang percuma, pendidikan, bantuan perumahan dan subsidi. Ini berlainan juga seperti China, manakala yang Kuwait ini difokuskan secara umum. Sampai situ.
Okey, nama saya Muhammad Dino Joki Muhammad Nazir. Saya mengambil tajuk Prevention of Corruption. Sebelum itu kita lihat dulu makna Prevention of Corruption ini bermaksud pencegahan rasuah. Okey, sebelum kita pergi yang lebih mendalam, kita ketahui dulu iaitu maksud rasuah itu. Okey, rasuah ini dia membawa maksud Okey, rasuah ialah perbuatan menyalahgunakan kuasa atau kedudukan untuk mendapatkan keuntungan peribadi, umumnya dalam bentuk suapan atau dalam bentuk suapan. Ia melibatkan memberi, menerima, meminta atau menawarkan sesuatu yang bernilai untuk mendorong seseorang bertindak dengan cara yang tidak beretika, menyalahi undang-undang. Rasuah boleh merosakkan integriti institusi, menyemarakkan ketidaksamaan dan menghalang pembangunan manfaat. Usaha mencegah rasuah dan membenterasnya adalah penting bagi memastikan keadilan, ketelusan dan tadbir urusi yang baik. Okey, kita faham dekat sini rasuah ini dalam bahasa yang mudahnya memberi ataupun menerima, sebagai yang kita selalu dengar, menerima wang lah, wang tepi. Dia ada banyak bentuk rasuah. Mungkin dalam bentuk rumah, wang ringgit dan sebagainya. Okey, kalau rasuah ni ada di satu negara, dia boleh merosakkan masyarakat ataupun integriti sebuah organisasi tersebutlah. Okey, jadi rasuah ini adalah perbuatan yang salah. Kemudian seterusnya Transparency International Indicator. Okey, yang ini merupakan satu metod atau cara menunjukkan maklumat. Iaitu kalau kita tak ada ini, kita susahlah nak lihat maklumat. Maklumat ni saya jumpa saya buka dekat Google. Web ni lah, Transparency International Indicator. Dia menunjukkan, membawa maklumat tentang keadaan negara tersebut dalam rasuah, sama ada tinggi atau rendah. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia ada skala dia, Ustaz. Kita baca. Okey, dalam website ni dia menyenaraikan 180 negara pada skala daripada 100, iaitu membawa maksud yang sangat bersih. Kemudian kepada kosong yang sangat rasuah. Berdasarkan situasi antara 1 Mei 2021 dan 30 April 2022, Denmark, Finland, New Zealand dan Norway, Sweden dianggap negara yang paling kurang rasuah di dunia kerana berada di kedudukan tinggi secara konsisten dalam kalangan ketelusan kewangan antarabangsa. Manakala yang paling serius rasuah ini adalah Syria, Sudan Selatan dan Somalia, yang berada di skala 13 dan 12. Okey, kalau kita bandingkan antara negara China dan Kuwait ini, negara Kuwait lah lebih pada rasuah. Kita tengok dekat sini, China punya rasuah, keputusan dia pada 2022, dia berada di ranking 65 daripada 180 negara. Kemudian dia mendapat skor 45. Bermakna China lebih tinggi lah skor dia berbanding Kuwait. Kemudian Kuwait pula berada di ranking 77 daripada 180 negara. Kemudian skor dia berada di skala 42 daripada 100. Ini yang saya dapat update 2022 je lah. Yang 2023 dia tak update lagi. Okey, kalau kita lihat dekat sebelah kanan ini, itu membawa maksud skor dia lah. Kalau paling tinggi 89, hijau tu yang paling bersih lah, yang tak ada rasuah, yang kurang rasuah. Dan yang merah ni, dia paling membawa maksud yang paling negara yang paling banyak rasuah. Okey, seterusnya. Okey, sebelum tu kalau Malaysia pula saya nak selit. Kalau Malaysia berada pada ranking 47 daripada 61 daripada 180 negara. Tu ranking Malaysia dan rasuah tinggi juga.
Kemudian slide yang seterusnya. Okey, freedom from corruption. Negara China ni nak kata mereka ni nak kata terhindar dari rasuah, taklah, sebab banyak dia mereka di antara negara yang tengah-tengah yang banyak rasuah. Okey, mereka bukan tidak berat hukuman rasuah ni. Mereka mengenakan hukuman bagi pelaku perasuah di China ini boleh menemui pelbagai peringkat bergantung pada tahap kesalahan. Kemudian hukuman adalah seperti pemenjaraan dan dalam kes yang lebih serius dikenakan hukuman mati. Ada yang pernah dikenakan hukuman mati seperti isunya bekas pegawai bank dihukum mati kerana rasuah di China. Itu antara isu dia. Kemudian ini yang tadi merujuk indeks ni yang tadi yang saya terangkan sikit. Kemudian kegagalan China untuk membantu keras rasuah bukan kerana hukuman mati tidak berat, akan tetapi kerana ganjaran rasuah lebih besar dan kebarangkalian dihukum mati itu rendah. Hal ini disebabkan sifat China sebagai negara yang satu parti. Kemudian kerajaan China mempunyai kuasa besar kerana tiada pembangkang, tiada NGO yang melantang dan tiada media yang bebas. Okey, pesalu perasuah akan didakwa setelah mereka hilang kuasa. Okey, nak maksudkan sini kalau perasuah itu contohnya menteri dia terlibat dalam rasuah, mereka hilang kuasa baru didakwa, boleh didakwa. Kalau mereka tak hilang kuasa, tak boleh lah didakwa. Kemudian yang seterusnya. Okey. Ini yang negara kuat pula. Okey, kita tengok dulu hukuman bagi pelaku rasuah di Kuwait melibatkan denda yang tinggi, hukuman penjara dan kadang-kadang ada yang dikenakan hukuman keduanya lah, penjara ataupun denda yang tinggi. Kemudian undang-undang tersebut meliputi rasuah pasif dan aktif, cubaan rasuah, pengubahan wang haram dan penyalahgunaan jawatan. Kemudian poin yang seterusnya. Okey. Kesalahan ini memperuntukkan hukuman sehingga 7 tahun penjara dan untuk amalan rasuah. Okey. Penjara pun dia mengenakan hukuman sehingga 7 tahun. Okey. Ini yang poin yang saya kelas tu yang saya baca tadi juga. Kemudian kita skip yang terakhir. Kerajaan tidak melaksanakan undang-undang anti rasuah dengan berkesan dan pegawai awam dilakukan terlibat dalam aktiviti rasuah tanpa dihukuman. Okey, kat sini nak bagi tahu kerajaan Kuwait ni hukuman dia tidaklah seberat. Kalau rasuah itu dia taklah, denda mereka tidaklah sampai dihukuman mati seperti di China. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Akmal bin Aziz, nama menteri I211-005-237. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang Job Creation and Equal Access to Employment, yang bermaksud adalah penciptaan pekerjaan dan akses yang sama kepada pekerjaan. Kuwait menawarkan konteks yang kuat untuk menyiasat budaya kesaranan yang berkembang di negara-negara terus sebagai tindak balas kepada trend serentak mengejar kepelbagaian dan kecekapan ekonomi dan kekangan yang ditemukan oleh naratif budaya yang meninggalkan ketidaksamaan antara jantina. Ya, apa yang kita tahu daripada tadi, Kuwait ni dia tak dia membawa kepada kesemerataan. Dia tak ni membawa lensa keupayaan kepada analisis program promosi kesalahan, bermakna beralih daripada fokus untuk memenuhi keperluan asal manusia kepada memastikan pembangunan keupayaan. Seterusnya, apa yang Kuwait buat untuk meningkatkan ekonomi adalah meningkatkan kemahiran pekerja asing, wanita dan lelaki. Bakat dan kemahiran adalah salah satu bina di mana sehubungan ILO secara nyata diminta oleh konstituen Kuwait dan oleh itu ditetapkan sebagai salah satu keutamaan yang dikenal pasti untuk DWCP. Output yang diramalkan di bawah divisi alamat DWCP terutamanya di peringkat meso atau institusi
seperti kaedah atau sistem pensijilan kebangsaan untuk menyokong mobiliti pasaran buruh. Walau bagaimanapun mereka tidak menangani secara jelas isu yang lebih luas, terutamanya di tingkat dasar yang menyumbang kepada ketidakcukupan pasaran buruh yang dihadapi Kuwait. Apa yang mereka buat untuk apa yang negara Kuwait buat untuk mempercepat ekonomi adalah meningkatkan kemahiran pekerja asing wanita dan lelaki. Seterusnya adalah menambahbaikkan takbir urus buruh asing. Memfokuskan pada penyelesaian pertikaian sebagai titik permulaan kepada pembaruan takbir urus buruh yang lebih asas. Kajian semula dan penambahbaikan mekanisme sedia ada untuk penyelesaian pertikaian memberi peluang penting kepada ILO untuk membuat kes bagi takbir urus buruh asing yang lebih berkesan sambil pada masa yang sama mengenai satu faktor utama kelemahan pekerja bukan negara, iaitu akses terhad kepada remedi dan rekursal, termasuk kepada mahkamah penguatan ROS di Kuwait telah menunjukkan bahawa kekurangan kapasiti di peringkat institusi termasuk PM serta badan kehakiman merupakan cabaran besar yang boleh dikurangkan dengan memasukkan komponen pembiayaan kapasiti ke dalam peraturan berjadual. Objektif utama untuk takbir urus keutamaan buruh asing, kerja yang bertekad untuk mengawal buruh asing menyumbang kepada pasaran buruh yang berfungsi dengan lebih berkesan di mana-mana pekerja wanita dan lelaki menikmati hak mereka. Seterusnya, Kuwait juga adalah memperkukuhkan dialog sosial mereka. Kuwait mempunyai tradisi tripatris paling lama di Teluk. Namun, isu masih kekal berkaitan dengan pengisytihan dialog sosial dengan cara yang sistematik dengan metodologi yang teknik ditarifkan yang membawa kepada kapasiti institusi nasional yang lebih berkesan dan proaktif. Selain itu, saya besar buruh bukan nasional kuasa di Kuwait memerlukan platform dialog sosial yang lebih institusi yang mencerminkan semua peringkat pembagian pasaran buruh. Kalau kita nak tahu, negara Kuwait ni dia daripada dulu kalau nak berniaga dengan derma kena fasih bahasa Kuwait, sebab dia memegang tahta yang lama pasaran yang tidak menggunakan bahasa asing. Dia menggunakan bahasa Kuwait untuk pasaran buruh mereka. Seterusnya, Kuwait telah meratifikasi Konvensi Kebebasan Berpersatuan dan Perlindungan Hak untuk Menganjur, Hak untuk Berorganisasi dan Konvensi Perlindungan Kolektif dan Konvensi Perlindungan Kolektif. Seterusnya kita pergi kepada negara China. Kerajaan China amat mementingkan isu pekerjaan dan mengambil pekerjaan sebagai keutamaan pertama mata pencarian rakyat dan sebagai strategi utama untuk memastikan kestabilan masyarakatnya. Menerusi keadaan negara, kerajaan China telah meneroka dan menggunakan antarabangsa pengalaman dan amalannya, menambah baik sistem perundangan secara berasal-asal dan merumuskan satu set dasar pekerjaan yang proaktif. Seterusnya, China ni membangunkan siaran awam bukan untung. Maksudnya di sini, lelaki yang diberhentikan lebih 50 tahun dan wanita lebih 40 tahun yang mengalami kesukaran mencari pekerjaan baru tetapi mempunyai keupayaan bekerja dan keinginan untuk bekerja harus dianggap sebagai guna sasaran utama untuk bantuan pekerjaan dan segera diberikan tawaran jawatan dan lain-lain. Kalau lelaki yang umur 50 masih tak sakit, masih waras, masih kuat untuk bekerja, maka Cina pun membuka peluang pekerjaan untuk terima dan ada tugas-tugas khas yang diberi. Berkenaan jawatan untuk kebaikan awam yang dibangun oleh kawasan kejiranan dan komuniti kediaman untuk bekas yang diberhentikan kerja daripada perusahaan milik SOE yang menghadapi kesukaran mencari pekerjaan baru kerana usia mereka tidak berfaedah. Kerajaan akan menunjukkan subsidi insurans sosial dan pasca subsidi. Seterusnya, kalau pekerja yang dah diberhentikan tapi tak larat nak bekerja, makna kerajaan akan menunjukkan subsidi insurans dan pasca subsidi. Seterusnya, kerajaan China juga meningkatkan sistem perkhidmatan pekerjaan awam dan memupuk dan membangunkan pasaran buruh. Kerajaan China secara aktif memupuk dan membangunkan pasaran buruh dan secara berasal-asal meletakkan satu perusahaan sebagai majikan utama dan satu buruh sebagai pembekalan buruh utama. Sejak akhir 1990-an, kerajaan China telah berusaha keras untuk membina pasaran buruh yang saintifik, standard dan moden dan mewujudkan sistem perkhidmatan pekerjaan awam. Agensi perkhidmatan pekerjaan awam di semua peringkat memberikan perkhidmatan pekerjaan dan bimbingan pekerjaan percuma kepada bandar,
Menganggur dan pekerja asing luar bandar bagi yang diberhentikan kerja dan menganggur, mereka menjadikan perkhidmatan sehenti bermula daripada pendaftaran orang yang diberhentikan dan menganggur yang mencari pekerjaan kepada menyediakan perlindungan pekerjaan, pendapatan pekerjaan, perlindungan insurans sosial dan latihan kebayaran profesional. Seterusnya kerajaan Cina ni, dia siapa yang menganggur, siapa yang dibuang kerja, ada pekerjaan lain yang akan diberikan. Dia menjaga kebajikan rakyat-rakyat Cina ni. Bagus kerajaan Cina ni. Seterusnya dasar makroekonomi. Kerajaan Cina sentiasa menganggap menggalakkan pekerjaan sebagai tugas strategik untuk pembangunan sosioekonomi. Ia memerlukan mengawal kadar pengangguran dan meningkatkan peluang pekerjaan sebagai salah satu sasaran kawalan makro utama dan memasukkannya ke dalam rancangannya untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Ia mematuhi prinsip membebaskan pemerintahan dalam negeri, melaksanakan dasar fiskal dan monetary yang stabil, mengekalkan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan agak besar, secara aktif menyesuaikan struktur ekonomi dan meningkatkan konsumtif pertumbuhan ekonomi dan memacu pekerjaan. Sekian, terima kasih. Okay. Seterusnya, saya Muhammad Iqbal Hakimi bin Abdul Wahab, Nomor Menteri I21-2054-03. Seterusnya saya akan bertanya tentang economic justice yang bermaksud keadilan ekonomi antara dua negara, iaitu negara China dan negara Kuwait. Okey, negara China pertumbuhan ekonomi yang pesat dan mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi ketidaksetaraan pendapatan antara wilayah dan kelompok masih menjadi tantangan. Manakala negara Kuwait, pendapatan minyak mendominasi ekonomi, menciptakan ketidaksetarataan ekonomi yang signifikan antara warganya. Okey. Di Kuwait, pendapatan minyak kedua negara memiliki konteks ekonomi yang berbeza dan tantangan keadilan ekonominya berkaitan dengan kondisi masing-masing. Seterusnya, China terus berupaya memperkuatkan sektor ekonomi berbasis konsumen dan meningkatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pada saat yang sama, pemerintahan China menghadapi tantangan seperti hutang yang tinggi, masalah demografi dan penuaan populasi dan perlunya reformasi dalam sistem kewangan dan pasar modal. Ketegangan perdagangan antara Amerika Syarikat juga memainkan peranan penting dalam dinamika ekonomi China. Pada tahun-tahun terkini, China terus mengambil langkah kebijaksanaan untuk merespon tantangan tersebut, termasuk fokus pada pembangunan pasar dalam negeri dan diversifikasi ekonomi. Okey, penting untuk dicatat bahawa situasi ekonomi dapat berubah dan perkembangan terbaru mungkin mempengaruhi kondisi ekonomi China. Sekian. Akhir sekali, iaitu kesimpulan yang mana kita dapat melihatlah dalam negara China dan Kuwait terdapat perbezaan dan juga terdapat persamaan dalam mengawal sistem ekonomi. Sebagai contoh, negara China ni dia lebih mengutamakan peraturan. Sebagai contoh, dia lebih mengetatkan peraturan dalam ekonomi untuk menjaga ekonomi, untuk menjaga keuntungan negara daripada kemerosotan. Mana negara Kuwait pun sama, yang mana Kuwait ni lebih dikelilingi dengan minyak, yang mana sistem ekonomi negara Kuwait ni untung disebabkan hasil daripada minyak. Lepas tu jadi dengan minyak tu ia lebih kepada untuk memperbaikkan ekonomi mereka kerana negara mereka lebih mengutamakan kepakaran seseorang untuk menjaga ekonomi. Jadi dalam persamaan kepada kedua-dua negara tersebut, kedua-dua negara ini lebih mengutamakan kepentingan negara untuk mengelakkan daripada kejatuhan dalam sistem ekonomi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas tekong tu.